Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin membuat penelitian kes COVID-19 ini mengikut kawasan di dunia, iaitu di kawasan Eropah, kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, kita kawasan Asia Tenggara. Kita cuba tengok juga di kawasan Amerika Latin macam mana. Selama ni kita membuat perbandingan terhadap beberapa buah negara je, macam Itali, Eropah, US, Kanada, Israel macam tu kan. Tapi kita belum lagi membuat penganalisan apa sebenarnya yang berlaku di Amerika Latin, contohnya kawasan Asia Selatan, macam mana India, Pakistan. Jadi kita cuba tengoklah tapi yalah, ni data setakat apa ni lah, semalam lah kita sudah mencatatkan 1.9 juta kes COVID-19 positif, yang positif COVID-19, dengan kematian mencatat 126,000. US sudah menerajuinya lah dengan 613,000 kes dan 26,000 kematian. Dia sudah mengatasi Itali lah. Itali setakat 21,000 je sekarang. Sekarang US yang mendahului segalanya dari segi jumlah kes dan juga jumlah kematian. Kita setakat semalam lah sebelum ni kita berada pada tangga ke-34. Sekarang kita dah turun ke tangga 37. Filipin ni kan sebelum ni dia bawah kita. Sekarang dia sudah mengatasi kita. Ni jadinya banyak berlaku perubahan. Ni Pakistan pun dah naik ke sini ni. Jadi itulah perkembangannya. Macam ni India 11,000. Jadi pengembangan yang berlaku setiap hari yang kita perlu ikuti. Jadi seperti mana biasa kita peringkat awalnya kita membuat bandingan seperti mana kita biasa membuat bandingan lah. Malaysia kita banding dengan Israel, kita banding dengan Kanada, kita banding dengan Singapura. Ni jadinya begini secara relatifnya lah. Kanada penduduknya lebih kurang kita, Israel 1/3 kita, Singapura berapa tu dia punya penduduk dia kan sikit je kan. Jadi berapa 5 juta ke berapa gitu je lah kan. Jadi 1/6 kita. Dari segi Asia Tenggara kita sering membuat bandingannya. Kalau sebelum ni kita adalah yang tertinggi, tapi dalam tempoh 2-3 hari kebelakangan ini Filipin sudah mengatasi kita, sudah melebihi Malaysia dari segi jumlah kesnya lah. Ini bila kita lihat dari sudut rolling 3 days average ni, purata 3 hari berturut ni kan. Sebelum ni kita kumpulkan Malaysia, Thailand, Malaysia dan juga Filipin dalam trend menurun kan sebelum ni. Tapi nampak gayanya Filipin sekarang ni naik balik. Dia dah turun macam ini, 2-3 hari kemudian ni dia naik balik. Jadinya Malaysia pun ada berlaku kenaikan sedikit di sini ni kan, walaupun agak perlahan tetapi ada berlaku kenaikan. Ini kita kena jaga-jaga ni. Thailand terus berkeadaan menurun sekarang ni kan. Jadi kita tak tahu apa benda yang dibuat di Thailand ni kan. Singapura dengan Indonesia memang dari hari itu memang di dalam trend menaik lagi lah. Jadi ini kita cuba tengok pula ni kawasan Asia Tengah. Ni Iran dengan Turki ni memanglah dia tinggi ni. Tapi dalam yang lain tu rupanya Israel yang tinggi ni. Israel macam ni. Ni Saudi Arabia, United Emirates dekat sini. Saudi Arabia dengan United Emirates lebih kurangnya. Yang lain semua rendah. Jadi nanti kita ambil representatif bagi kawasan Asia Tengah ni Israel dengan Saudi Arabia lah. Ini kita buat bandingan, nanti kita buat bandingan keseluruhan ni kan. Macam Turki, Iran ni dia dah masuk grup lain. Dia grup awal ni. Macam China, South Korea semua tu dia dah geng lain lah tu. Macam ni kan, kita buang Iran, kita buang Turki. Ni jadi kita barulah kita nampak. Kalau tidak dia terperap ke bawah gitu kan. Bila ada dua tu, pasal dua tu tinggi. Jadi sekarang ni Israel sudah berapa tu kesnya dah, 10,000 lebih lah. Lepas tu ni Saudi Arabia ni. Lepas tu United Arab Emirates. Tapi Saudi Arabia penduduknya 34 juta. UAE 10 juta. 1/3 je. Tapi kesnya dah dekat-dekat dah. Jadi nak dikirakan UAE ni tinggi tau. Dia punya peratusan yang kena berbanding dengan penduduk dia.
Yang lain ni kira rendah lah ya. Macam ni Bahrain. Bahrain berapa tu? Bahrain lagi 1.6. Tapi ni kat sini ni 22,000 boleh tahan juga nak dikira Jadi inilah, jadi kita dapat membuat bandingan. Oh, macam ni situasi dekat Asia Tengah. Yalah, Timur Tengah lah jadinya kan kita tengok pula ni dia punya rolling 3 days average-nya. Ni okey. Kalau kita tengok ni Israel seolah-olahnya macam nak menurun. Ini ada naik sikit ni dah. Tapi dah kurang sikit lah. Kalau sebelum ni ya Allah hai, mencanak macam ini ni kan kecuk perut. Jadi sekarang ni dah ada mungkin tindakan-tindakan tertentu di sana. Arab Saudi dalam menaik ni. Ini daily new confirm case, tapi average lah 3 hari berturut-turut. Maknanya kes baru setiap hari. Kes baru setiap hari, tapi dia ambil purata 3 hari berturut-turut. Macam data yang sini ni adalah data hari ini, hari sebelum ni dan hari sebelumnya. Dicampurkan bagi 2 data sini. Kalau data yang sini hari ini, sebelumnya dicampurkan bagi 3. Itu untuk nak smoothkan. Ini kaedah dalam nak mencari trend lah. Kalau tidak, kalau kita pakai yang hari-hari macam tu, dia yo-yo, naik turun banyak sangat. Jadi untuk nak smoothkan benda tu, dia ambilnya tu rolling 3 days average. Jadi baru kita nampak lah trend tu agak smooth sikit. Okey. Ini kita pula tengok di Asia Selatan lah, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka saja kita buat perbandingan dengan Malaysia kat sini lah kan. Rupa Pakistan lebih tinggi dari kita, India lagi lah kan. Bangladesh, Sri Lanka ni bawah. Jadi kita ambil India untuk mewakili kawasan Asia Selatan ni dalam kita nak buat bandingan nanti. Jadi kita secara relatifnya kita ni macam ni jadinya. Kes di India 10,000 lebih kesnya agaknya. Kalau kita tengok dari sudut rolling average ni, kes baru rolling average 3 days average ni kan, India mencanak naik, Pakistan dah mula menurun tapi naik sikit ni kan, Bangladesh masih lagi menaik, Sri Lanka ni flat aja lah kat sana kan tak berapalah dia punya kesnya di Sri Lanka ni. Bangladesh mula menaik India masih mencanak naiknya ni. Ni bahaya ni bila macam gini ni, menaik macam gini ni kan, turunnya sikit sangat ni kan, tu kita jaga. Pakistan kira adalah juga dah drop macam gini kan, ni menaik balik. Ni kadang-kadang berlaku sedikit kelonggaran ke macam tu lah, ada pesta apa benda ke dia buat, tu yang jadi menaik balik ni kan. Dia dah turun tapi nak menaik balik. Okey. Nah, sekarang kita tengok pula pergi Amerika Selatan. Sebelum ni kita tengok Kanada lebih atas daripada Israel buat bandingan dengan negara kita. Sekarang kita tengok Amerika Latin pula. Tapi Brazil kita kena ingat penduduk dia 200 juta lebih. Brazil tinggi 20,000 lebih kan. Tapi kalau kita nak ambil lah kata orang Peru lebih kurang kita 32 juta kan, lebih kurang kita lebih kurang 31.6 gitulah kita kan nampak tu. Ni lebih kurang 6-7 di atas kita lah. Maknanya tu kan kita kan 4,000 lebih, dia dah 5,000 6,000 lebih ni kan kat sini ni. Chile pun lebih kurang ni macam tu. Argentina, Colombia ni nampak rendah lah. Jadi kita ni nanti kan Brazil kita ambil dengan Peru. Kita tengok lah Brazil ni pasal dia ni nak represent tu, pasal dia negara dia besar. Jadi kita ambil yang lebih kurang macam kita. Peru pun kita ambil jugalah untuk nanti nak buat bandingan. Kita tengok pula macam mana. Tengok gaya. Ini new confirm case. Rolling 3 days average ni kan, purata 3 hari berturut-turut dan kes baru setiap hari. Nampak gayanya Amerika Selatan ni, Amerika Latin ni semua dalam trend menurun. Kalau tengok ni kan semua menunduk ke bawah je, menurun di sana ni. Jadi apa sebenarnya yang berlaku kat sana ni? Ni cuaca ke? Pasal dia kan hemisfer selatan, hemisfer paling selatan. Apakah cuaca yang dapat membantu dia ni? Ni kita satu yang kita perlu untuk kita tengok lah jadinya kan. Jadinya sekarang ni kita cuba buat bandingan. Macam ni Europe lah ni, United Kingdom, Jerman, Itali, Spain ni. Tapi Itali, Spain ni dia mencanak tinggi ni, kadang-kadang jadikan kita tak dapat nak tengok secara terperinci kat sini ni. Jadi kita ambil lah yang United Kingdom ni yang mewakili Europe, tapi dia yang kira yang rendah lah kan.
kita jadikan ni United Kingdom. Jadi yang sini, jadi kita nampak lah, kalau tidak kan dia rapat sangat yang sini ni kan. Tidak-tidaknya okey, United Kingdom, Turki, lepas tu Kanada, lepas tu Brazil. Nampak Kanada dengan Brazil dekat. Brazil 200 juta lebih, Kanada 30 berapa tu, 36-37 juta aja. Israel ni lebih kurang 10 juta aja. India 1000, nampak ni 1300 juta. 1.3 bilion India. Jadi nak kira India ni masih rendah lah. Kalau nak dikira lah. Ni Peru kat sini ni. Jadinya Saudi Arabia, Malaysia ni, kita dengan Saudi Arabia ni kalau tengok kat sini ni macam tak jauh lah. Itulah lebih kurangnya lah kan. Lebih kurang lah gitu kan. Jadi secara relatifnya dalam dunia ni memang jelas Eropah yang menguasainya. Memang dahsyat dekat sebelah sana lah ya. US tak payah cerita lah, dia dah nombor 1. Lepas tu Iran tu dia macam kes zaman-zaman India, China semua tu lah kan. Tu dia dah memang lah. Turki ni, Iran Turki ni dia dekat lah kan. Dia macam ni lah kan. Jadi nak dikirakan yang negeri lain ni jauh ke bawah lah, sekitar 20,000 lebih ke bawah. Jadi kes ni yang telah mana yang telah positif lah. Okey. Jadinya bila kita tengok macam gini kan apa yang kita dapat lihatnya ni, ini new case rolling 3 days average. Tadi kita kata Brazil dengan Peru mana Peru? Ni. Kita nampak ni Peru yang ini. Brazil dengan Peru, Amerika Latin dah menurun sini. Turki, UK ni nampak macam, tapi kita kena tengoklah berikutnya. Macam ni dah berapa hari dah? 1 2 3 4. Nampak hari kan? 1 2 3 4 dah 4 hari dah nampaklah. Ini baru 2. Jadi kita kena tengok adakah Turki dengan UK trendnya menurun nanti? Yang itulah kan. Jadi situasinya macam ni, Kanada pun dah mula nampak menurun. Kita berharaplah trend tu menurun. Jadi mudah-mudahan lah kita satu dunia dapat lepas daripada bahana wabak coronavirus ni Jadi kita sambil berdoa, sambil mentaati perintah PKP, perintah kawalan pergerakan ni, kita berdoa lah mudah-mudahan bukan setakat negara kita aja, tapi kita harapkan seluruh dunia akan dapat bebas daripada coronavirus ni, walau apa pun puncanya lah. Kita minta lah supaya kita dilepaskan, terutama kita ni nak nyambut bulan Ramadan. Macam tu lah. Tapi nampak gayanya sampai raya pun nampaknya kita kena beraya dekat rumah lah. Macam Arab Saudi, dengar-dengar ceritanya dah tak boleh buat solat tarawih di masjid. Macam tu lah kan. Kita dah tentulah memanglah kan. Jadi gitulah. Mudah-mudahan teruslah kita mentaati. Pasal apa? Kalau kita tak mentaati, nanti graf kita menaik. Alamak, lagilah panjang kita kena sekat macam gini ni. Jadi mudah-mudahan sekiranya kita mentaatinya, mudah-mudahan lepas raya ke apa benda, kita dapatlah lepas. Janganlah sampai bulan Ogos, bulan September sampai Disember kita kena terkurung macam ini ni. Jadi kita sama-sama lah sama-sama kita berusaha agar kita dapat memutuskan rantaian virus COVID-19 ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.